InsyaAllah, mari kita keluar 3 hari bersama-sama untuk usaha atas iman. Iman perlu diusahakan. Tak kira apa saja keadaan dunia, ekonomi masalah ke, iman perlu diusahakan sebab iman nak bawa mati. Iman adalah soalan pertama Allah akan tanya di alam kubur. Jika kita mati bawa syirik walau sebesar zarah sekalipun, kita diharamkan mencium bau syurga. Kerana itulah dosa menyentuhkan Allah. Ingat tu, untuk perkara iman ni tuan-tuan, Allah SWT telah hantar ratusan ribu, yakni 124 ribu para nabi dan rasul untuk dihantar berjumpa manusia untuk ajak bicara pasal iman. Yang ini berkata tentang mafhum kalimah La ilaha illallah. Allah Maha berkuasa, selain dia Allah semuanya makhluk yang langsung tidak ada kuasa. Inilah dialog orang-orang beriman. Jadi mari kita cakap iman, hari-hari mau cakap iman. Jadi tentang iman ni tuan-tuan, kita bukan cakap waktu kita keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan saja atau nak tunggu jadi ustaz. Setiap orang beriman yang dia rasa dia beriman kepada Allah dan Rasul, dia kena usaha dan belajar cakap perkara iman ni. Yang ni hari-hari nafikan makhluk. Kita makan, rasa kenyang, tapi nafikan bukan makanan yang mengenyangkan, yang mengenyangkan Allah. Kita bekerja, bukan kerja yang bagi rezeki, yang beri rezeki adalah Allah. La ilaha illallah. Inilah dialog yang kita cakapkan sampai kita mati. Pada zaman Nabi SAW, untuk bercakap perkara iman ni, Nabi SAW bentuk jemaah bermula dari masjid dan keluarkan jemaah-jemaah pergi lorong ke lorong, pintu ke pintu, rumah ke rumah, jumpa manusia, cakap tentang La ilaha illallah. Ini yang jemaah-jemaah yang kita panggil jemaah tabligh ni. Mereka sedang hidupkan semula amalan Rasulullah SAW bersama para sahabat. Tapi pihak masjid-masjid kita ada buat tak? Ke khutbah je lebih. Baru-baru ni hari Jumaat, seluruh negeri Selangor khutbah berkaitan dengan jadikan masjid rumah kedua. Masjid adalah tempat pusat utama berdakwah. Ini yang jemaah-jemaah bertabligh hari ni nak hidupkan balik apa yang Rasulullah SAW pernah hidupkan. Tapi adakah pihak-pihak masjid, imam yang baca khutbah tu sendiri makmurkan masjid macam mana yang diseru? Ada ke tak ada? Ada masjid seluruh Selangor hidup 24 jam tak sekarang? Amalan berdakwah dan bertabligh ni tuan-tuan, bukan amalan jemaah tabligh, bukan hak milik pusat tabligh, kumpulan tabligh, bukan. Amalan berdakwah dan bertabligh ini adalah amalan Rasulullah SAW dan amalan seluruh para nabi. Mereka mendakwah, mentabligh, menyebarkan agama, menyuruh manusia supaya mentaati Allah, meyakini Allah Maha Kuasa. Tapi hari ni ada pihak masjid buat tak benda-benda ni? Ataupun nampak jemaah-jemaah dakwah datang, anggap jemaah dakwah ni macam nak tiri, duduk kat sudut-sudut masjid. Hari ni saya perhatikan bila ada jemaah-jemaah dakwah yang nak hidupkan amalan para sahabat, amalan Rasulullah SAW pergi itikaf masjid ke masjid, nak jadikan masjid supaya hidup 24 jam, mengajak orang keliling masjid di karya-karya anda untuk hidupkan masjid. Tapi bagaimana kita sebagai umat Islam menyantuni dan meraihkan kehadiran tetamu-tamu Allah ni? Atau anda pandang jemaah ni macam sinis je? Seperkara lagi, jika usaha dakwah Nabi SAW ini mengajak manusia kepada Allah dengan satu kalimah La ilaha illallah dan mengajak manusia beramal dengan satu cara hidup, yakni Muhammad Rasulullah, kenapa nak perlu berpecah belah setiap umat Islam sampai ada syura alami? Habis jika pihak Seribu Talim mengajak manusia kepada Allah mengikut sunnah Rasulullah, apa pula tujuan syura alami itu? Nak ajak manusia kepada apa? Kepada sepupu Allah, kepada adik-beradik Allah pula. Peninglah kepala. Jika pihak Siptaling pula kata cara dakwah ini adalah cara dakwah sunnah Rasulullah, jadi pihak Syura Alami mengikut cara siapa? Mengikut cara abang sulung Rasulullah, ikut cara abang lang Rasulullah. Peninglah kepala macam ni. Semua nak kata masing-masing betul. Tak ada siapa betul. Yang betul hanya cara Rasulullah. Jika betul cara Rasulullah, kenapa perlu pecah belah? Pecah hati, pecah mangkuk, pecah hidung, pecah mata, semua nak pecah-pecah bagai ya. Jadi pihak masjid pun jadi pening. Nak ikut Syura Alami ke, ikut Siptaling ke? Jadi tuan-tuan kita renung-renungkan. Kalau tak ada Syura Alami, kita buat Syura Alamak pula. Syura Alamak, Seri terpaling. Allahu Akbar. Udah-udahlah nak pecah belah tu. Kita ni usia dah hampir-hampir nak senja, nak masuk subuh dah. Tak ada masa nak pecah belah. Umat benda kita, babe. Buat dakwah sungguh-sungguh, pecah belah pula.